Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muziro, pegawai penyelidik di Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri. Hari ini saya nak berkongsi tentang satu buku yang saya rasakan agak menarik sebenarnya. Satu buku yang istimewa, iaitu Masyarakat Cantik, Enigma Penyisiran OKU yang ditulis oleh Muhammad Rosli Ibrahim, yang sebenarnya saya selesai baca sekitar dalam 2 minggu lepas, dan saya rasakan buku ini sangat menarik dan saya fikir penting untuk semua orang baca. Kenapa saya rasakan buku ini penting untuk semua orang baca? Tapi sebelum itu saya nak timbulkan persoalan. Apa itu masyarakat cantik, ya? Apa itu masyarakat cantik? Kenapa Muhammad Rosli Ibrahim menamakan buku ini sebagai Masyarakat Cantik? Jadi kalau kita tengok dalam pendahuluan buku ini, Muhammad Rosli Ibrahim menukilkan bahawa istilah masyarakat cantik itu dipetik daripada filem Sumpah Orang Minyak yang dilakukan oleh P. Ramlee. Kita selalu tengok cerita P. Ramlee masa kecil-kecil dahulu. Sekarang pun sebenarnya cerita P. Ramlee sangat masyhur, sentiasa ditayangkan di televisyen. Kalau kita tengok dalam P. Ramlee dalam watak filem Sumpah Orang Minyak tersebut melakukan watak si bongkok, orang yang bongkok yang memiliki kecacatan fizikal. Ketika di awal cerita Sumpah Orang Minyak tersebut, P. Ramlee menukilkan satu dialog yang menunjukkan bahawa dia sangat kecewa, sangat kecil hati, terkilan dengan perangai masyarakat kampungnya yang menolak dirinya disisihkan daripada masyarakat disebabkan oleh kecacatan fizikalnya. Beliau berkata, P. Ramlee dalam watak si bongkok dalam filem tersebut berkata, "Orang kampung jijik memandang sifatku. Pondok burukku dibakar hangus. Apabila besok fajar menyingsing, aku pergi jauh dari masyarakat cantik." Bahkan ejaan itu juga sangat klasik, ya. Cantik dieja sebagai CHANTIK, cantik. Kita biasa ejaan kita cantik kan, CANTIK, tapi ini dieja sebagai ejaan lama. Yang mana istilah masyarakat cantik ini menunjukkan dalam filem tersebut P. Ramlee menyindir masyarakatnya yang merasakan bahawa diri mereka cantik dan orang yang tidak tidak sama fizikal mereka itu sebagai masyarakat yang hodoh. Jadi P. Ramlee kata, aku ingin jauh daripada masyarakat cantik. Jadi buku Masyarakat Cantik, Enigma ni maksudnya sesuatu yang sukar difahami. Enigma Penyisiran OKU yang ditulis oleh Muhammad Rosli Ibrahim ini sangat menarik kerana ada 3 perkara yang saya rasakan menarik dan semua orang perlu tahu dan perlu baca buku ini. Pertama, isu OKU, isu orang kurang upaya merupakan sebuah isu yang sangat jarang dibincangkan di ruang awam Malaysia ini. Masyarakat belum betul-betul faham tentang apa itu OKU, siapa OKU, apa OKU dalam realiti masyarakat kita. Disebabkan masyarakat tak faham pasal OKU, inilah menyebabkan kita, ramai orang, masyarakat menganggap bahawa golongan OKU ini sebagai tidak menjadi sebahagian daripada realiti kita, realiti kewujudan kita. Sebab itu kalau kita pergi tempat awam, kita tengok masyarakat OKU sangatlah kurang berada di tempat awam, sedangkan keberadaan mereka dalam masyarakat itu sangat banyak. Kenapa? Dalam buku Masyarakat Cantik ini, Muhammad Rosli Ibrahim menerangkan dengan terperinci kenapa dari sudut fasiliti kita tidak mesra OKU, dari sudut tanggapan, macam mana imej OKU dalam minda masyarakat kita. OKU selalu digambarkan sebagai orang yang kurang upaya, yang menyusahkan masyarakat, yang imej peminta sedekah di jalanan, orang yang sentiasa memiliki imej yang negatif kepada masyarakat secara umumnya. Jadi itu yang menyebabkan kita tidak menganggap OKU itu sebagai sebahagian daripada realiti kita. Jadi itu yang dipersoalkan oleh dalam Masyarakat Cantik oleh Muhammad Rosli Ibrahim. Yang kedua, kenapa buku ini perlu dibaca? Sebab Muhammad Rosli Ibrahim menerangkan secara detail, terperinci tentang wacana orang upaya, wacana OKU yang sangat jarang dibincangkan. Di mana dalam buku ini Rosli Ibrahim menerangkan dari sudut sosiologi, dari sudut sains, dari sudut agama,
macam mana beliau menukilkan daripada surah Abasa yang kita baca dalam Al-Quran tersebut, yang Allah menegur Nabi Muhammad kerana tidak melayani seorang buta yang datang kepada baginda, yang ingin meminta nasihat baginda tentang agama kerana baginda sedang sibuk berdakwah kepada pemimpin Quraisy. Allah menegur dalam surah Abasa, dan ini yang diterangkan oleh Muhammad Rosli Ibrahim yang dengan secara terperinci macam mana wacana keagamaan Islam terutamanya dalam menanggapi isu-isu OKU, dan beliau juga menerangkan secara sirah Nabi Muhammad macam mana pada era Nabi, macam mana Nabi Muhammad melayani orang OKU, macam mana Nabi Muhammad memperkasa golongan OKU. Kalau kita tengok dalam realiti sekarang, orang-orang upaya ini sentiasa dilihat sebagai orang yang perlu diberi simpati, diberi wang. Sedangkan orang-orang upaya, walaupun kekurangan fizikal mereka juga mampu menyumbang sebagai sebahagian daripada realiti kita. Tetapi kenapa tidak? Dalam kefahaman kita itu, orang-orang upaya itu diberi peranan yang sama seperti orang biasa. Itu perkara yang dibincangkan oleh Muhammad Rosli Ibrahim dalam buku Masyarakat Cantik. Dan yang ketiga, kenapa saya katakan buku ini perlu dibaca oleh semua orang? Kerana penulisnya itu sendiri adalah orang kurang upaya. Orang yang memiliki OKU dalam masalah penglihatan. Muhammad Rosli Ibrahim ini sebenarnya adalah kenalan saya juga. Saya bertanya kepadanya, macam mana Abang Rosli yang ada masalah penglihatan membaca buku? Kerana saya sangat kagum dengan Rosli Ibrahim ni. Dia adalah seorang yang sangat tinggi ilmu, banyak membaca, banyak tahu perkara. Kalau kita bersembang dengannya itu di kedai-kedai, kedai kopi sebagainya, beliau akan mengutarakan pandangan-pandangan yang sangat bernas, yang belum tentu sarjana di universiti akan bercakap sedemikian. Jadi saya tanya Abang Rosli, macam mana dia boleh baca buku dalam keadaan dia OKU penglihatan? Jadi dia kata dia OKU penglihatan, tetapi di sebelah matanya mampu melihat dengan jarak 10% saja. 10% saja penglihatan dia boleh baca. Tapi 10% itulah yang dia gunakan untuk menulis buku ini, membaca dan menulis dengan cara yang sangat baik, yang penuh dengan data sebenarnya, penuh dengan rujukan, macam buku akademik tapi tidak akademik, buku fiction tidak fiction. Dia buku yang sangat santai tetapi sangat padat. Isinya menerangkan wacana OKU dengan hujah dan bukti yang sangat kukuh. Jadi saya rasa buku Masyarakat Cantik, Enigma Penyelesaian OKU ini merupakan batu loncatan untuk mengangkat wacana OKU di medan publik, medan awam, supaya isu ini dibincangkan secara terbuka. Kerana kita lihat wacana OKU sebagai satu kelompok yang terpinggir dalam masyarakat ini jarang dibincangkan, menyebabkan masyarakat tidak merasai ataupun tidak merasai kewujudan mereka ini sebagai sebahagian daripada realiti kita. Maka buku ini memberi persoalan, banyak persoalan yang tidak difikirkan, sama ada persoalan itu tidak difikirkan oleh masyarakat awam ataupun tidak difikirkan oleh pihak kerajaan, macam mana untuk kita memperkasa golongan OKU, orang-orang upaya dalam masyarakat cantik, dalam masyarakat kita. Dan dalam buku Masyarakat Cantik, Enigma Penyelesaian OKU, Muhammad Rosli Ibrahim membawa wacana yang sangat menarik untuk kita, masyarakat yang sempurna fizikal ini, yang dianggap cantik ini, untuk memahami dan macam mana kita boleh memaknakan peranan mereka, kewujudan mereka dalam masyarakat supaya mereka boleh berfungsi sebagaimana manusia normal yang lain. Jadi saya sangat sarankan kepada anda semua untuk baca buku Masyarakat Cantik, Enigma Penyelesaian OKU yang ditulis oleh Muhammad Rosli Ibrahim. Terima kasih.